الحمد لله القائل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru kepada sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati di dunia dan di akhirat. Sebelum khutbah dimulakan, khatib ingin mengingatkan para jemaah agar tidak bermain phone dan fokus pada khutbah yang akan disampaikan. InsyaAllah pada hari ini mimbar akan membincangkan khutbah yang bertajuk Derma Organ Demi Kehidupan, sempena Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Peringkat Kebangsaan 2022 pada bulan Ogos ini. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, bidang perubatan hari ini semakin moden apabila pemindahan organ menjadi suatu realiti. Kes kegagalan organ yang dahulunya membawa maut kini dapat dirawat dengan kaedah transplant atau pemindahan organ. Walaupun teknologinya masih baharu, namun isu transplant organ menggunakan organ haiwan, manusia atau bahan lain bukanlah suatu yang asing dalam perbahasan ilmu fiqh Islam. Di zaman sahabat, Arfaja ibnu Sa'ad yang terputus hidungnya ketika perang Yaum Al-Kilab dibenarkan oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan hidungnya dengan hidung emas, walaupun emas adalah haram bagi lelaki muslim. Begitu juga dalam kitab fiqh lama ulama salaf dan imam mazhab ada dibincangkan hukum pemindahan organ kerana mereka berpandangan teknologi ini bakal menjadi kenyataan. Khazanah fiqh Islam inilah yang menjadi asas kepada keharusan pendermaan organ. Malangnya dalam kalangan kaum muslimin, amalan derma organ menjadi terlalu asing, berpunca daripada salah faham nas-nas agama. Ada perasaan takut, malah munculnya penolakan oleh sebilangan masyarakat. Muslimin yang dirahmati Allah, pemindahan organ adalah penggantian organ yang berpenyakit dan rosak dengan organ atau tisu yang sihat dari penderma. Ia adalah rawatan paling efektif dalam kes kegagalan organ tahap akhir yang tiada alternatif rawatan lain. Pendermaan organ boleh dilakukan semasa hidup maupun selepas meninggal dengan syarat-syarat tertentu setelah dinilai oleh pakar perubatan menurut polisi dan garis panduan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sesungguhnya organ yang didermakan memberi manfaat besar kepada ramai insan dari sudut menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualiti hidup pesakit. Di sisi agama, mereka dianggap membuat kebajikan yang besar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah yang dibacakan di permulaan khutbah tadi, yang bermaksud, dan sesiapa yang menjaga nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga kehidupan manusia kesemuanya. Hadirin yang berbahagia, dari sudut perspektif agama, transplant dan derma organ telah pun dibenarkan oleh ulama dengan ijtihad jama'i melalui Majlis Fatwa Kebangsaan dan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri-Negeri seawal tahun 1970 lagi, termasuk dari institusi antarabangsa seperti Majma' Fiqh Islami dan Lajnah Daimah Arab Saudi. Seharusnya tiada keraguan di sisi Muslim meneruskan niat menderma organ. Pemindahan organ dibenarkan syarak
atas alasan menjaga nyawa dalam maqasid ataupun matlamat syariah yang 5, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, kaedah fiqh, yakni qawaid fiqhiyah, seperti konsep darurat membenarkan larangan ad-darurah tubihu mahzurat, dan memilih darurat yang kurang antara dua darurat, yakni akhafu ad-dararain, menjadi asas kebenaran pemindahan organ apabila berlaku sakit yang mengancam nyawa. Terdapat salah faham Muslim yang telah menghindari mereka daripada menderma organ selama ini. Pertama, terdapat sebahagian Muslim mendakwa menderma organ akan menyiksa mayat. Memang benar terdapat hadis melarang mematahkan tulang mayat kerana dikira menyiksa jenazah, namun ia dilakukan tanpa sebab munasabah. Dalam hal ini, organ diambil untuk mengelak mudarat yang lebih besar, iaitu kematian. Kedua, ada Muslim berpandangan bahawa jasad Muslim adalah amanah Allah, maka tidak boleh diambil sesuka hati. Ya benar, semua jasad manusia adalah milik Allah, mulia dan harus dihormati, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 70 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Memang tubuh badan adalah amanah Allah, namun kita berhak semasa hidup sahaja. Manakala selepas mati, haknya hanyalah dimandi, disolat, dikafan dan dikebumikan sahaja. Adapun derma organ akan memberi peluang kepada orang lain untuk terus hidup, di mana nyawanya yang ingin diselamatkan juga adalah milik Allah. Ketiga, sebahagian masyarakat takut bahawa penderma organ akan bangkit dengan jasad tidak sempurna di mahsyar kelak. Bagaimanapun, ini adalah andaian melulu dan meragui kuasa Allah yang mampu membangkitkan insan yang telah hancur luluh di alam kubur sebagai jasad yang sempurna di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya, dan dia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Keempat, penderma akan tanggung dosa penerima organ jika penerima buat maksiat ataupun seorang kafir bukan Muslim. Dalam hal ini, Islam menetapkan bahawa taklif ataupun tanggungjawab yang melakukan dosa atau pahala hanya kepada individu tersebut semata-mata. Dia tidak akan menanggung dosa orang, bahkan dia beroleh pahala berterusan kerana dermanya dan dari kebajikan serta doa si penerima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. Maksudnya, dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seseorang melainkan orang itulah sahaja yang akan menanggung dosanya, dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati pengajaran dari khutbah ini. Yang pertama, kita hendaklah yakin bahawa Islam adalah agama yang bersifat dinamik dalam perkara-perkara tertentu untuk kepentingan ummah sebagaimana ditetapkan oleh pihak pemerintah. Yang kedua, pendermaan organ adalah diharuskan mengikut Fatwa Negeri Selangor bilangan 6 tahun 2019. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa yakin kuasa Allah menghidupkan semula manusia dalam keadaan sempurna di akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah.
Maksudnya, patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Surah Al-Qiyamah ayat 3. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.